Jadi permintaan saya, kalau boleh cantumkan sekaligus, katakan cukai atas syarikat sawit ini 30%, barulah kerajaan faham memang sudah tinggi cukai dia. Sekarang ini sampai 60% kalau dikira secara korporat ni, cukai korporat ni. Yang Muhammad berwas, Tuan Pertua, Yang Muhammad tidak bolehlah mencampur-campur 24 campur 30, lepas tu campur 28. Itu bukan kaedah pengiraan yang sebenar. Kenapa? Sudah pastinya semasa kita menentukan kadar cukai tersebut, kita telah membuat libat urus. Bukan sewenang-wenangnya kementerian mengambil tindakan. Kenapa Yang Berhormat? Kalau Yang Berhormat lihat, tak semua yang saya sebutkan tadi tahun 2021. Maknanya sehingga September tahun 2021 kita sudah kutip 1.2 bilion ringgit. Tetapi Yang Berhormat tak nak perlu kita bincangkan pada tahun 2015. Kerajaan hanya mengutip 1 juta ringgit sahaja Yang Berhormat. Itu sebabnya apa-apa sahaja yang kerajaan lakukan, kerajaan harus melihat ekosistem yang luas. Bukan sahaja kita melihat ekosistem yang seperti mana Yang Berhormat sebutkan, tapi kerajaan bagi jaminan. Kita akan pastikan syarikat yang berada di dalam Malaysia ini akan mendapat layanan yang sama seperti mana mereka berada di negara-negara lain. Itu yang pertama. Yang keduanya, Yang Berhormat Pontian ada dan Tebrau ada pastikan tentang kenapa kita tidak kenakan cukai pada komuniti yang lain. Sudah pasti Yang Berhormat, pada tahun 1999 ini berlaku semasa harga pasaran komuniti minyak sawit mentah kita anggapkan sebagai dia kekal dan konsisten. Harga komuniti ini lebih stabil Yang Berhormat, tidak mudah terancam dengan krisis ekonomi dan berbanding dengan harga komuniti yang lain seperti getah yang lebih volatile bergantung kepada permintaan dan penawaran di peringkat pasaran. Walau bagaimanapun Yang Berhormat, kementerian akan menimbang pelbagai cadangan seperti mana yang disebutkan tadi, inheritance tax, capital gain tax dan juga komuniti-komuniti lain untuk kita lakukan perkara yang sama. Namun demikian, kerajaan tidak akan melakukan suatu tindakan tanpa kita meneliti dan membuat libat urus dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Tuan Yang Pertua, saya ada banyak masa lagi, Tuan Pertua. Silakan. Okey. Yang Berhormat Pontian tak ada, tapi saya rasa perkara ini penting. Sebanyak Yang Berhormat Pontian membangkitkan tentang ada tak syarikat yang tidak membayar levy. Ini perkara yang penting kerana kita ada 3,067 syarikat pengeluar yang berdaftar dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, dan setakat hari ini saya dimaklumkan terdapat 64 pengeluar berdaftar yang masih belum selesai membayar tunggakan levy. Sekiranya mereka lewat pada tarikh kena bayar, mereka akan dikenakan penalti sebanyak 10%, 30 hari berikutnya 10%, 30 hari berikutnya 10% dan maksimum adalah 5%. Kerana apa? Syarikat lain boleh membayar, kenapa hanya 64 syarikat ini tidak membayar? Kenapa kadar di Semenanjung berbeza dengan Sabah dan Sarawak serta semakan kadar ini dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pontian, Yang Berhormat Tebrau dan Yang Berhormat Bukit Bendera. Nilai ambang atau threshold value CPO dan kadar levy ini ditetapkan berbeza antara Semenanjung dan Sabah Sarawak kerana satunya kita mengambil kira kos pengeluaran CPO lebih tinggi di Sabah dan Sarawak, khususnya kos pengangkutan, kos tenaga kerja, dan kerajaan mengambil maklum kenaikan kos pengeluaran CPO. Inilah perkara yang saya lihat ada pertembungan pandangan. Ada ahli Yang Berhormat mengharapkan supaya threshold dan cukai levy ini tidak dinaikkan. Ada juga Yang Berhormat minta supaya threshold ini dikurangkan, levy ini ditingkatkan. Inilah perkara-perkara yang sudah pasti di pihak kerajaan akan meneliti, dan pihak kerajaan akan mengumumkan dalam masa terdekat bagaimana keputusan kerajaan selepas kita membuat